indahnya oh bila kita bersama. 14 melintar jalurnya semua negeri dalam Malaysia gitu. Wah, merdu suara awak hari ni. Merdu. Fiona, ya, Fiona, kalau macam Fiona, Fiona kan berbahasa Cina kan. Kita betul. satu Malaysia ni kita ada banyak kaum, pelbagai bangsa kan. Ini antara benda yang manis lah. Di mana pagi ni pun saya boleh tanya kat Fiona. Fiona, kalau saya nak sebut selamat pagi dalam bahasa Cina macam mana? Okey, saya akan ajar awak Cantonese lah. Cantonese, sebab okey, Fiona okey. biasa cakap Cantonese dengan parents. Selamat pagi. Zhou san. Chow San. Betul. Chow San tu macam, Fiona, Chow San. Good job. Betul tak? Sejibi. Okey. Tidak, kalau dah makan ke belum? Sek zhou mei. Apa? Sek zhou mei. Sik chow mei. Cuba try lagi. Okey. Sik chow mei. Betul tak? Betul. Bagus. Okey, saya ada satu benda nak cakap dengan Fiona. Okey. Fiona, leng lo hai. Tadi sebenarnya dah raptai tapi dia lupa. Salah Apa yang sebenarnya? Lei ho lan. Leng lo Maksudnya apa, Zat? Maksudnya Fiona, awak begitu cantik. Alright. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum kepada semua penonton Borak Kopitiam yang sentiasa setia bersama kami setiap Sabtu dan Ahad kan. Juga di awal pagi ini kita nak bagi tahu kepada anda semua boleh pada masa yang sama menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Yeah. Apa kata kita ucapkan tahniah kepada barisan kabinet yang baru sahaja diumumkan semalam. Betul. Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri semalam mengumumkan barisan kabinet terbaru dan kami mewakili tim Borak Kopitiam ingin mengucapkan tahniah kepada menteri, timbalan menteri. Semoga semuanya akan dipermudahkan. Betul. Yang terbaik untuk negara kita, insya-Allah. Apa-apa sekalipun kita semua nak menuju ke satu hala yang sama, iaitu kita nak yang terbaik untuk negara kita. Betul. Jadi sama-sama kita ucapkan tahniah, kita doakan yang baik-baik sahaja untuk rakyat Malaysia. Baik. Jadi bila kita sebut tentang sekarang ini, memang tidak lagi asing lah dengan kita pun sedang mengharungi fasa pandemik COVID-19 dan ini sedikit update kepada anda. Mungkin dia tidak sempat, kita akan beritahukan kepada anda penonton-penonton Borak Kopitiam dan ini merupakan update yang terbaru. Kes 20,070 dan jumlah kes keseluruhan seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen sekarang. Dan semua tolong stay safe, tolong be safe. Kita sentiasa tidak kering daripada mulut kita untuk sentiasa mengingatkan anda semua kerana dalam masa yang sama kita mengingatkan diri kita sendiri, Fiona. Betul. Jadi setakat ini kalau kita lihat kita punya angka masih lagi tinggi. Ini adalah pecahan mengikut negeri. Masih lagi setiap negeri mempunyai kes. Betul. Jadi kita masih lagi aim untuk pergi ke setiap hari untuk bagi angka kita kosong. Jadi ini adalah jumlah kematian yang telah direkodkan setakat semalam. Jadi macam Zak tadi cakap, adalah sangat bagus kita sentiasa jangan kering, biar kita mulut kita kering. Kita remind each other, bagi tahu sentiasa menjaga SOP, jangan leka. Sebab setahu kita sekarang ni SOP telah pun dilonggarkan. Kita dibenarkan untuk dine in, kita dibenarkan untuk keluar lebih daripada seorang dan sebagainya, tapi jangan ambil kesempatan dengan SOP yang telah dilonggarkan. Betul. Cakap pasal keluar, cakap pasal dine in, ini saya ingin ingatkan kepada anda semua di luar sana. Kalau anda sudah dapat vaksinasi dos kedua, pastikan bukan terus boleh dine in. Pastikan anda rehat dulu di rumah. Lepas 14 hari barulah kita boleh keluar. Itu pun kalau perlu. Kalau perlu. Ingat kita punya pemimpin kita pun cakap kita keluar ni demi sektor ekonomi. Tapi dari sudut kesihatannya kita masih kena berjaga-jaga. Kita masih belum 100% selamat. Betul. Okey, baiklah. Ini ada satu perkembangan yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda semua. Mungkin anda yang sudah terlupa, tapi kita nak bagi tahu anda adik yang pernah berlakon dalam teli Mak Tak Bagi Balik. Ini adik Izwan yang kini sedang berada di hospital dan ini berita yang kita dapat daripada berita harian. Badan Izwan tinggal tulang selepas tiada lagi perasaan malu daripada ibu beliau, pelakon remaja Izwan Fitri, apabila terpaksa memohon bantuan orang ramai bagi membiayai kos perubatan anaknya yang baru sahaja menjalani pembedahan pada bahagian otak di HKL pada awal bulan ini. Jadi apa kata sekarang ni kita terus bersama dengan ibu adik Izwan ini untuk mendapatkan perkembangan terkini adik Izwan. Assalamualaikum, bersama dengan kita Puan Nur Abdul Rani, ibu pada adik Izwan Fitri.
Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Selamat Terima pagi kasih banyak. Puan. Selamat pagi, terima kasih. Baik Puan. Okey, Puan Nur, saya nak tanyalah bagaimana perkembangan dan dengan keadaan adik Izwan sekarang? Kalau nak kata perkembangan dia tak banyak sangat, orang kata tak banyak sangat lah yang kita tengok dia punya perkembangan semua. Tapi apa yang kita nampak memang lebih baiklah daripada sebelumnya kan. Sebelum di hospital Selayang, sebab dekat hospital Selayang dia sangat, ya dia cuma terbaring saja. Dia bukan koma, bukan pingsan, dia cuma seumpama macam tidur. Sekali dia akan batuk-batuk kecil dan sesekali dia akan macam garu-garu macam tu. Tapi bila dibawa ke hospital selepas pembedahan, selepas 3-4 hari macam tu, selepas dihentikan ubat tidur, dia boleh, ya dia belum boleh buka mata, tapi dia boleh gerak-gerakkan tangan, gerak-gerakkan kaki juga macam tu. Tapi taklah macam kita kan, dia sangat lemah. Tapi mata masih tak boleh buka lagi sebab hari ke-5 baru dia boleh buka mata kan. Okey, setahu kita adik Izwan memerlukan banyak keperluan. Dan Puan memang dah banyak menggunakan duit untuk bukan sahaja beli duit tapi perlukan keperluan asas seperti katil dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelas, mungkin Puan boleh bagi tahu kepada kami di sini apa yang sebenarnya diperlukan oleh adik Izwan. Mungkin ada kami di sini ataupun mereka yang ada di luar boleh membantu Puan. Sebab masih dalam hospital kita memang tak perlukan apa-apa lagi lah, sebab yang perlu kita dah adakan. Cuma kita takut masa bila dia nak keluar nanti kan, sebab doktor kata memang dia umpama macam terlantar lah selagi doktor, sebab dia stroke sebelah kanan. Dia stroke sebelah kanan, tak boleh menggerakkan apa-apa. Jadi kita memang perlukanlah kita perlukan yang macam katil macam hospital tu, supaya kita tak payah nak alih-alih dia semua kan, sebab kita rasa dia macam mungkin dia sedang sakit sebab dia dah tak diisi. Dia cuma tulang aja dah tinggal macam orang kata kulit membalut tulang kan. Ya kita takut dia sakit, kita takut dia sakit. Jadi kita nak katil macam tu, kalau kita senang nak turunkan, nak naikkan supaya kita tak banyak untuk gerak-gerakkan dia macam tu lah. Saya dari kerusi roda kalau boleh yang boleh dia jalan sendiri macam mana L-track macam tu. Jadi dia memang tak suka minta macam, dia memang tak suka menyusahkan orang sebenarnya. Jadi kita macam kita kalau sebab abang dia kata abang dia dah beli kerusi roda tapi tu biasa untuk abang dia suruh. Tapi kalau dia nak bagi dia gerak sendiri sebab tangan sebelah kiri kan boleh pakai kan. Macam tu lah. Baik, bila kita dengar luahan seorang ibu sendiri pun kita pun sayu. Dan adik Izwan Fitri pun bukan orang yang tidak dikenali pun. Dia memang dikenali di kalangan pelakon-pelakon, kanak-kanak juga, dan beliau juga pernah memenangi anugerah sebagai pelakon pembantu terbaik juga ya pada ASK 2015. Dan Puan, apa-apa sekalipun kami sentiasa mendoakan insya-Allah agar majlis berlaku, agar kesembuhan diberikan kepada adik Izwan Fitri dan ketenangan diberikan kepada Puan dan seluruh keluarga. Dan jadi kepada anda di rumah yang ingin membantu, sekali lagi boleh, macam tadi pun kita ada tunjukkan dekat kaca televisyen nombor akaunnya, dan mungkin Puan boleh kongsikan dengan kami dekat sini. Mariam Legacy Enterprise, anda semua boleh memerlukan bantuan di nombor akaun yang tertera di kaca televisyen anda, 562768427214. Jadi Puan Nur mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan, amanah atau permintaan doa dan sebagainya. Silakan Puan. Kita beri ruang kepada Puan sekarang. Ya. Saya sebagai seorang ibu kan memang sangat memang memohon doa ramai untuk rakyat Malaysia biar anak kita, anak agak dan dia macam yang polis dia sangat tak boleh tak dapat terima keadaan yang macam tu secara tiba-tiba kan. Kita macam sangat tak tahu nak cakap macam mana. Memang memohon sangatlah doa daripada semua rakyat Malaysia. Dan kalau yang bermurah hati tu bolehlah menyumbang untuk, sebab apa yang doktor kata kita memang sangat perlukan sangat banyak, sebab nak buat terapi semua kan, semualah segala, nak jumpa doktor pakar semua untuk otak dia, untuk
Alright, baik. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Nur. Mm-mm. Puan Nur kena jaga diri baik-baik supaya nanti Puan Nur boleh jaga adik. Okey, bertabah Puan ya. Terima kasih Puan Nur sekali lagi. Saya nak ucapkan terima kasih sangat pada abang kembar dia ya. Abang kembar dia dengan kakak dia yang memang daripada mula sampai sekarang dia orang yang sangat berulang-alik, sangat menjaga. Abang dia memang jaga dekat Selayang semasa adik dia masuk istana. Di HKL memang abang dia nak juga tapi memang tak dibenarkan. Di Okey. IPR ni kita dah mari doktor. Doktor juga call pengarah dan membenarkan siapa untuk jaga adik. Tapi tunggu keputusan COVID. Kalau kata abang negatif, mungkin hari ni abang akan jaga adik lah kat sana. Okey, insya-Allah Puan. Terima kasih banyak Puan di atas perkongsian. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusannya Puan ya. Terima kasih Puan Nur. Baik Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Okey, itulah dia apabila kita lihat rintihan seorang ibu Fiona apabila anak sendiri terlantar sakit di hospital memang sayu. Dan saya sebagai seorang bapa, Fiona sendiri pun sebagai seorang ibu Fiona, kita memang sangat-sangat dekat rasanya dengan diri kita. Jadi apa-apa pun kita nak rehat dulu tapi sambil kita rehat itu kita nak kongsikan bersama dengan penonton kita apa yang kita boleh kongsikan hari ini Fiona. Tapi kita ada satu perkabaran yang ingin kongsikan bersama dengan anda hari ini. Yang berita yang baru sahaja kita dapat pada 4.50 pagi tadi, iaitu bapa kepada salah seorang kawan kita, rakan kita di Borak Kopi Tiam ini, Muaz. Bapanya telah pun meninggalkan kami semua. Jadi saya nak minta anda semua untuk berdoa kepada arwah bapa Muaz. Sama-sama kita doakan dan juga semoga segalanya berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu semoga roh arwah bapa kepada Muaz ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang dijanjikan syurga insya-Allah. Baik, jadi hari ini Fiona, kita berada di bulan 8 ni, bulan Ogos ini. Apabila kita sebut bulan Ogos, tidak asing lagi dengan hari kebangsaan kita. Betul. Kita tahu daripada kecil lagi sampailah ke kita dah masuk sekolah dan sebagainya. Kalau bulan 8 mesti tanggal ataupun lagu-lagu patriotik dan sebagainya. Sebab tu hari ini kena dengan topik kita Perwiraku. Yes, dan untuk pengetahuan anda, okey, anda mungkin ada definisi sendiri tentang dengan title kita, tajuk kita pada hari ini Perwiraku. Tapi mungkin definisi anda akan menjadi lebih berkembang selepas anda menyaksikan video yang kita kongsikan bersama dengan anda kejap lagi ini. Jom kita sama-sama saksikan. Ayo. Kita wajib bersyukur dengan nikmat kemakmuran dan ketenteraman yang dikecapi hari ini dengan memberi penghargaan kepada barisan prajurit negara. Sejak zaman berzaman dari sebelum merdeka, mereka berbakti dalam memastikan negara aman dan selamat. Dan keamanan negara yang kita nikmati ketika ini adalah hasil daripada jasa para prajurit yang telah menabur keringat demi mempertahankan tanah air tercinta. Tatkala seluruh dunia sedang berperang melawan pandemik COVID-19, golongan Barisan Hadapan adalah benteng untuk membendung penularan wabak penyakit pembunuh ini. Mereka sebenarnya bukan sahaja berkorban masa, tenaga serta emosi, bahkan ramai yang terpaksa berjauhan meninggalkan anak isteri, suami serta insan-insan tersayang demi menggalas tugas dan tanggungjawab untuk negara. Seperti Barisan Hadapan, pihak sukarelawan juga antara yang menjadi tulang belakang membantu masyarakat ketika pandemik melanda. Tiada imbuhan maupun allowance, malah nyawa mereka turut menjadi taruhan, namun semuanya diketepikan demi Malaysia. Itu harga pengorbanan pasukan sukarelawan COVID-19 yang turun padang membantu petugas Barisan Hadapan. Kepada mereka yang menambah bakti demi negara, kami daripada Borak Kopi Tiam mengucapkan jutaan terima kasih. Andalah wira negara. Yes, baiklah, bertemu kembali. Tak sah kalau Borak Kopi Tiam dekat dalam ni tak ada guest
Nak tahu guest seterusnya siapa? Nanti korang akan tahu semua. Korang semua akan tahu. Jom kita saksikan. Wee Yun Ni atau lebih dikenali sebagai Mek Yun mula mencuri perhatian ramai selepas videonya bercakap dalam dialek Kelantan tular di media sosial. Alat-alat tulis dalam dialek Kelantan. Okey, first kita ada pencil. Orang Kelantan panggil color. Okey, pemadam. Orang Kelantan panggil roba. Okey, pembaris. Orang Kelantan panggil scale. Skill. Gadis berusia 24 tahun ini fasih berbahasa Melayu kerana pernah menuntut di sekolah kebangsaan ketika kecil dan sering bergaul dengan rakan berbangsa Melayu. Selain itu, Mek Yun serta ahli keluarganya juga sering menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan di rumah. Cak kita, tak ada tahu nak yang apa. Tak tanyalah makan bodoh kau dah. Makan bodoh kau dah? Teruk. Hiu kan dah hiu? Ramai yang tidak menyangka, gadis kelahiran Kuala Lumpur ini merupakan anak kepada bekas Panglima Brigade Artileri Roket iaitu Brigadier Jeneral Datuk Wee Han Siew. Beliau telah berkhidmat sebagai seorang pegawai tentera selama 41 tahun. Ini ialah beliau sewaktu menjadi Panglima Brigade Artileri Roket Malaysia. Walau bagaimanapun, Ayah Mek Yun merupakan seorang yang sangat rendah diri. Orang tak akan sangka sebab dia pergi mana pun naik motor, tak percaya je dia. Dia sangat bangga mendapat ayah seperti beliau kerana dengan ketegasan dan kasih sayang beliau lah Mek Yun menjadi Mek Yun hari ini. My father, my hero. Wah, itu dia bersama dengan kita. Kita ada Mek Yun sendiri dan juga bapanya Brigadier General Datuk Wee Han Siew. Selamat pagi. Waduh. Weh, sedap Okey. nak. Kita dengar dia kecek Kelantan. Bila kita dengar Datuk cakap, tanyalah makan budu kedok. Aduh. Yang tu yang paling best. Baik, jadi kita nak tanyalah Mek Yun. Fasih bahasa Melayu. Sampai ke ramai yang nak tahu Mek Yun ni bangsa apa kan. Ada orang kata betul-betul Melayu apa semua. Tapi daripada trivia tu kita dah tahulah Mek Yun berbangsa Cina dan sebagainya. Siapa yang kira punca utama membuatkan satu rumah tu fasih berbahasa Melayu, fasih kecek Kelantan. Siapa yang menjadi tonggak utamanya? Okey, siapa yang menjadi tonggak utama? Of course, parents Mek Yun lah, ayah Mek Yun dengan ibu Mek Yun. Dan kami satu keluarga pun memang fasih bercakap bahasa Melayu. Macam Mek Yun juga, sebab kami membesar di banyak tempat dari kampung yang kecil sampai ke bandar besar, termasuklah negeri Kelantan. Daripada situlah kami fasih bercakap dialek Kelantan juga. Dan setiap tempat yang kami pergi, kami akan berkawan dengan semua orang, tak kira lah bangsa ke kaum apa, dan main bersama-sama diorang. Dan kebanyakan jiran kami pun berbangsa Melayu. Jadi kalau kita tengok kan, sajalah nak relatekan dengan diri sendiri juga kan. Contohnya, Fiona belajar bahasa Melayu menerusi sekolah kebangsaan, masa sekolah rendah dululah kan. Mek Yun pula macam mana? Mungkin Datuk Wee boleh bagi tahu. Mek Yun dengan adik-beradiknya memang belajar bahasa Melayu di sekolah atau sekolah bahasa Melayu, sekolah kebangsaan, ataupun ada pergi kelas ekstra ke macam mana? Ke ada hantar pergi kelas, biasanya dulu pergi kelas sekolah Cina je? Datuk? Saya mempunyai 4 orang anak, iaitu 3 lelaki yang besar daripada Mek Yun dan Mek Yun. Jadi mereka semua ni bersekolah di sekolah kebangsaan. Semasa sekolah rendah mereka mengikut di mana saya bertugas, dan untuk maklumat semua, semasa sekolah menengah mereka belajar di sekolah berasrama penuh, iaitu 2 di Maktab Tentera Diraja, abangnya yang ketiga di sekolah menengah sains Alam Shah, dan Mek Yun sendiri di sekolah menengah sains Seri Putri ataupun Seseri. Wow, bukan biasa-biasa Kalau kita tengok betul latar belakang keluarga.
Datuk pun memang bukan orang biasa berjawab. Ya Datuk nak tambah tadi, silakan Datuk. Jadi oleh kerana itu mereka tidak mempunyai masalah untuk bergaul dengan kawan-kawan yang berlainan bangsa dan agama, dan mereka amat fasih bertutur macam apa yang kami cakap sekarang lah dalam bahasa Melayu. Mereka tidak belajar secara formal dalam bahasa Mandarin, dan mereka sekarang ni dalam masa sendiri lah mereka belajar. Baik. Sebab untuk nak pergi sekolah Mandarin, mereka terpaksa pergi sekolah. Jadi dah sekolah kebangsaan, di mana belajar secara persendirian melalui kawan-kawan ataupun saudara. Fiona nak tanya dekat rumah saya, sebenarnya saya rasa curious lah nak tahu kan. Dekat rumah ada cakap bahasa Cina tak, Mek Yun? Ada. Ada juga. Saya tidak mahu anak-anak saya melupakan asal-usul mereka, dan kami bercakap bahasa Hokkien di rumah. Hokkien lang lah. Hokkien Kuantan tu. Okey, tapi Mek Yun kita nak tahu sikit lah. Mek Yun. Okey, kita tahu ayah Mek Yun ni merupakan bekas askar dan sebagainya. Macam mana dengan perwatakan ayah? Garang tak dekat rumah? Macam mana Mek Yun? Cuba jawab sikit. Habis rahsia saya. Okey, ayah memang seorang yang strict lah, tapi mengikut keadaan lah. Dari dulu kami memang dibesarkan dengan peraturan. Contohnya kalau main petang-petang kena balik rumah sebelum maghrib, tidur semua pukul 10 semua tu lah. Tapi banyak yang saya belajar lah daripada ayah saya, pembawakan diri saya, pendirian saya dan kehidupan harian saya. Jadi ayah memang bagi nasihat dan selalu ada untuk kami sekeluarga dari dulu sampai dah sekarang. Tapi walaupun ayah seorang yang strict ya, tapi dalam hati ada taman lah. Tengok gaya pun tahu. Dan ayah saya boleh kira dia lebih lembut hati lah dengan saya, sebab saya seorang je kan. Anak dara. Anak perempuan. Okey. Ni Datuk, kita tanya kepada Datuk lah. Okay, sebab kebetulan kita dengan hari ni pun topiknya perwiraku. Betul. Jadi Datuk, bagaimana Datuk sebagai seorang general, seorang yang berpangkat tinggi, bila seorang berpangkat tinggi ni dia sangat penting lah, dia sangat penting untuk negara dan sebagainya. Bagaimana waktu ketika itu Datuk membagikan masa di antara kerjaya dan juga anak-anak, tugasan, dan juga kalau dekat pejabat tu nak kena jadi general lah, nak kena tugas dan sebagainya. Adakah perwatakan itu dibawa juga ke rumah dan bagaimana pembahagian masa tu Datuk? Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kita. Okey, terima kasih. Ya, memang kerja saya sebagai seorang tentera memang sibuk dan senang cakap adalah 24/7. Di mana peluang untuk berehat tu memang kurang sekiranya dipanggil untuk bertugas. Dan bila ada masa terluang ataupun free time, saya tentukan keluarga saya bermakan sama-sama selalu, dan juga berkumpul merayakan bersama hari jadi setiap anggota keluarga saya, dan juga kita akan berkumpul untuk majlis-majlis keramaian, keagamaan dan terutama Tahun Baru Cina. Dan kadang-kadang kami akan pergi book dewan untuk bermain badminton dan beriadah bersama. Nah, itu dia yang cuba nak menggantikan luangkan masa bersama keluarga lah. Baik. Okey, Mek Yun, kalau kita tengok kan kerjaya bapa memberi impak yang sangat-sangat cukup besar kepada anda semua. Kenapa ada tak adik-beradik Mek Yun, antara adik-beradik Mek Yun yang nak jadi macam ayah? Ada. Saya sebenarnya hampir sebab saya pernah try nak masuk Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dulu. Lepas tu saya rasa macam saya tak nak menjadi seorang pegawai tentera. Jadi ayah pun okey je, sebab ayah dah seperti yang disebut, ayah bekerja sebagai seorang pegawai tentera selama 41 tahun kan. Jadi banyak asam garam kehidupan dia yang beliau lalui sepanjang kejayanya sehingga beliau menjadi seorang brigadier general. Tapi ayah bagi tahu, cukuplah seorang je askar dalam family ni, korang just spread your wings and try other things.
Alright. Baik. Terima kasih banyak-banyak Mek Yun dan Datuk Wee. Okey, kita pun lagi beberapa hari kita nak menyambut Hari Kebangsaan. Mungkin ada ucapan mungkin daripada Datuk dan Mek Yun yang nak berikan kepada seluruh warga negara Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih. Dan saya sebagai pesara ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah pun bersara sebagai sekarang ni dinamakan veteran Angkatan Tentera dan juga yang sedang bertugas, yang masih bertugas sebagai seorang askar. Ingin saya nyatakan bahawa pengembanan dan ketaasetiaan kita yang dicurahkan kepada negara kita yang dicintai ini sebagai tentera benteng pertahanan negara amatlah tinggi dan tidak ternilai harganya. Jadi saya amat berterima kasih kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang dahulu dan sekarang dan yang akan datang kerana menjamin keselamatan negara kita. Itu sajalah dan selamat merdeka. Baik, terima kasih Mek Yun. Saya mungkin secara ringkas dan kongsikan Instagram, TikTok. Okey, untuk sesiapa yang nak mengikuti perkembangan Mek Yun dan juga tengok konten-konten Mek Yun, bolehlah follow Mek Yun di TikTok dengan username Mek Yun dengan ada 4N, dan juga jangan lupa follow Mek Yun dekat Instagram juga. Mek Yun boleh tengok dekat TikTok juga Mek Yun punya Instagram. Terima kasih ya. Sama-sama. Semua yang follow Mek Yun. Terima kasih. Terima kasih Mek Yun and thank you. Terima kasih Datuk. Thank you for your service. Terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan. Thank you, selamat. Alright. Okay. Itu dia. Boleh kecek Kelantan dah belum? Boleh, kita boleh kecek Kelantan sama. Okey, tapi kalau kita tengok kan, tadi Datuk Wee, ayah kepada Mek Yun, pakaian seragam dia nampak smartnya. Kan, dekat negara kita ni ada macam-macam pakaian seragam, tapi sejauh mana kita tahu. Kan, mungkin anda boleh study kejap lagi. Baiklah, sekarang ni kan kita banyak menyuruh anda semua, meminta anda semua untuk pergi dapatkan second dose di PPV yang ada. Tapi sudah pastinya ada banyak cerita-cerita yang menarik yang berlaku di PPV yang ada di dalam negara kita. Antaranya anda lihat ni, muka yang sangat familiar, betul ke tak? Betul. Siapakah itu? Itu adalah Tengku Zafrul yang ini adalah berkongsikan pengalaman beliau yang menjadi sukarelawan di PPV, dan ramai yang puji this is a good act dan patut dijadikan sebagai role model ya. Dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkongsi beberapa keping gambar ketika melaksanakan tanggungjawabnya sebagai sukarelawan di PPV, dan menurutnya tugas tersebut dilaksanakan bagi sama-sama membantu frontliners dalam mempercepatkan dan melancarkan proses pemberian vaksin di PPV. Ini dikongsikan di TikTok beliau. Dan kita pun diberitahu TikTok ni pun dia disuruh buat juga. Betul. Dan dalam masa 3 hari followers dia banyak. Betul. Jadi sama-sama sebenarnya di sini kita nak ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan tahniah kepada beliau atas pelantikan jawatan sebagai Menteri Kewangan juga. Betul. Jadi itu sajalah yang bila kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi bila kita hari ini kita berada di dalam mood perwira. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jadi kita tak nak buang masa lagi. Kita bersama dengan sahabat kita yang berada di Bermula Tengku Abdul Rahman, Syahmi ada di sana. Jadi mungkin kita boleh dah siap sedia ke, boleh kita berbual bicara dengan Syahmi ke? Assalamualaikum. Selamat pagi Syahmi. Syahmi. Kita tak sabar ni nak nantikan. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Zack, Fiona. Baik, sebenarnya saya sangat teruja sekarang ini sebab sekarang ini saya berada di ruang tamu kediaman rasmi almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi untuk maklumat saya saja nak kongsikan kepada anda semua, bangunan ini sudah berada di sini semenjak tahun 1880 lagi. Tapi saya tak nak berkongsi lebih lanjut lagi sebab kita ada bersama dengan Ketua Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan, Arkib Negara Malaysia, Encik Syahlin Ali. Baik, Encik Syahlin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahmi. Okey, baik. Jadi boleh Cik Syahlin kongsikan sedikit mengenai kediaman rasmi Tunku Abdul Rahman. Okey. Syahmi, sebenarnya bangunan residensi ini sebelum Tunku Abdul Rahman mendetap di sini, ini merupakan bangunan kediaman rasmi residen British di Selangor.
Jadi selepas itu Tunku Abdul Rahman berpindah ke sini dan rumah ini mengandungi 2 tingkat. So kita sekarang berada di tingkat bawah dan sekarang kita berada di dalam bilik Cairo nama dia. Bilik Cairo diberi nama sebab dia perabot ini, kursi ini diimport dari Mesir, Cairo. Dan kita juga ada ruang dapur dan juga bilik pejabat Tunku, pejabat peribadi. Dan di ruang atas tu bilik tidur dan ruang solat. Dan juga ada balkoni yang mana tempat Tunku berehat waktu malam sambil melihat pemandangan Kuala Lumpur lah. Okey, jadi memang setiap bilik di kediaman rasmi ni ada nama-nama dia? Tak semua. Semua yang ini ada bilik Cairo, yang lain semua bilik yang biasa lah. Tak ada nama bilik. Jadi disebabkan ini bilik Cairo, disebabkan perabot-perabotnya semua diimport daripada sana lah. Okey, wow, menarik Jadi kita nak tahulah semenjak pandemik yang melanda di negara kita ini, adakah Memorial Tunku Abdul Rahman dibuka kepada umum? Okey, Syami, biasa sebelum pandemik ni memang kita bukalah kepada pelawat, pengunjung setiap hari Selasa hingga hari Ahad, kecuali hari Senin lah. Tetapi kalau musim cuti sekolah, hari Senin kita buka. Tetapi pada waktu ini kita tutup sementara akibat COVID pandemik ini. Jadi kita harap nanti selepas berakhirnya fasa yang kita boleh buka, nanti kita akan buka semula kepada para pengunjung lah. Okey. Jadi untuk sebab sebenarnya saya sangat teruja sebenarnya bila berada di sini sebab kita dapat rasa tahu sebenarnya aura bapa kemerdekaan di sini. Jadi boleh Cik Shalin kongsikanlah boleh kepada penonton kita di luar sana bagaimana untuk nak meningkatkan semangat kemerdekaan untuk kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 ni. Ya, Syami. Memang betul lah aura Tunku tu kita rasa sebab beliau duduk sini lama daripada tahun 1956 hingga 1970. Dan saya harap monumen yang Hakim Negara kendalikan ini dan di bawah Hakim Negara ini diharap dapat dikunjungi oleh masyarakat terutamanya golongan muda supaya mempelajari, menghayati erti kemerdekaan. Bagaimana susah payah pemimpin dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi dengan adanya bahan-bahan di sini boleh menyaksikan sendirilah tentang semangat kemerdekaan yang ditonjolkan oleh almarhum Tunku. Okey, baik. Jadi Cik Shalin, untuk warga Memorial Tunku Abdul Rahman pula, jadi untuk sambutan macam mana? Adakah anda semua sangat bersemangat untuk nak menyambut kemerdekaan? Setiap tahun kita, alhamdulillah, kita sentiasa bersemangat, kita pasang bendera dan juga kita ada juga aktiviti kemerdekaan. Walaupun dalam keadaan COVID ini, kita melakukan aktiviti secara maya lah, online. Dan ada ceramah kemerdekaan, ada pertandingan menulis dan sebagainya. Okey, baik. So memang sangat menarik. Ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dilakukan di Memorial Tunku Abdul Rahman ni. Jadi saya sekejap lagi dengan Cik Shalin akan tengok-tengok lagi dekat kawasan ini. So selepas ini jangan ke mana-mana sebab kita ada lagi nak kongsikan kepada anda di Memorial Tunku Abdul Rahman ni. Jadi oleh itu kita kembali kepada Zack dengan juga Fiona. Terima kasih Syami. Nasib baik dia cakap kejap lagi kita akan ada lintas langsung lagi sebab macam tak puas tengok. Ya. Ya, Zack baru tahu sebenarnya Memorial Tunku Abdul Rahman tu baru sudah renovation. Okey. Jadi ini ada keperluan yang Fiona kata nak kongsikan hari ini? Kita ada satu perkongsian nak kongsi bersama dengan anda iaitu ayo jom kita sama-sama sebarkan semangat dan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia dengan sertai kempen #Baik Semula TikTok hingga 31 Ogos ini. Lip sync lagu Baik Semula dan 20 video paling kreatif akan menangi kit istimewa bernilai RM300. Inilah masanya untuk anda semua tonjolkan bakat anda di TikTok. Jom sama-sama kita tengok contoh-contoh video TikTok ni macam mana nak buat ni. Sertai cabaran Baik Semula sempena Hari Kemerdekaan di aplikasi TikTok bermula 9 hingga 31 Ogos. Kongsikan mesej inspirasi anda di aplikasi TikTok. 20 hadiah istimewa menanti anda. #Baik Semula. Okey, macam mana kita buat? Kalau TikTok challenge, Fiona aku buat macam mana? Lagu. Lagu, okey. 1, 2, 3, go. 3. Sertai cabaran Baik Semula mana lagu dia? Lagu dia macam tu. Tak apa, bila kita buat TikTok macam mana yang penting pastikan kekal kreatif. Betul. Dengan penuh kebanggaan kita terhadap negara kita. Baik, jangan lupa untuk sentiasa ambil tahu tentang kita punya negara. Betul. Apapun kempen
#Baik Semula TikTok. Okey. Jangan lupa untuk tengok versi istimewa muzik video TikTok #Baik Semula berdurasi 1 minit yang menampilkan 100 artis TikTok di aplikasi TikTok. Jadi pastikan anda semua sertai sebab dia mencari 20 pemenang ya. Okey. Baiklah, itu saja perkongsian yang kita sempat kongsikan. Seterusnya, apa kata sekarang ni kita masuk ke segmen Jom Masuk TV bersama dengan Mami Hana. Let's go. Stres sangat-sangat kan bila PKP dilaksanakan macam sekarang ni? Tadika dan sekolah pun tutup. Terpaksalah anak-anak ni belajar kat rumah. Tapi bila anak-anak kat rumah, kita sebagai mak ayah ni lah yang stres nak suruh diorang belajar. Yang lagi masalah bila anak-anak asyik minta nak main gadget je. Dah lah belajar kurang, asyik main gadget dari pagi, petang, siang, malam. Kalau tak nak bagi, menangis meraung. Ramai tak mak ayah yang ada masalah macam ni? Masalah anak-anak susah nak belajar ataupun masalah anak ketagih bermain gadget. Assalamualaikum, saya Hana Syahdan, pengasas Mami Hana. Panggil Mami je, okey? Mami nak bantu mak ayah yang ada masalah untuk suruh anak belajar dan masalah anak-anak ketagih gadget dengan cara tukarkan gadget dan buku-buku tradisional kepada buku interaktif dan atraktif Mami Hana. Buku-buku Mami Hana ni bukan buku biasa-biasa tau. Satu buku lengkap ni ada suara, ada bunyi. Yang paling seronok, anak-anak hanya perlu tekan A, B, C, D, Daud. D, Daud. Dia boleh belajar ABC, boleh juga belajar nombor. Dekat belakang ni ada satu part iaitu cara untuk ambil wuduk dan cara untuk kita solat. Okey, ini adalah part berwuduk. Pun ada bunyi. Jangan risau untuk anak-anak yang first time nak belajar. Mami ada lagi satu buku yang seronok untuk dikongsikan iaitu My Islamic Book. Jangan risau, buku ni pun ada bunyi tau. Okey, sempena kempen Birthday Founder, untuk combo anak bijak Mami Hana ni, harga asal RM367. Mami Slash jadi RM188 saja termasuk postage. Untuk yang nak dapatkan combo anak bijak ni, anda berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah bernilai RM30,000 untuk 35 pemenang. Bukan selalu dapat rezeki macam ni. Kongsi rezeki daripada Mami Hana. Call sekarang, WhatsApp segera. Mami tunggu, okey? Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Borak Kopi Tiam. Terima kasih kepada anda semua. Baik, sekarang ni kita tak nak buang masa lagi. Kita masih berada dalam mood yang penuh dengan rasa teruja sebab kita berada di bulan yang penuh sejarah. Baik, hari ini kita akan meraihkan kita akan meraihkan perwira kita dan sebagainya. Dan di talian kita bersama dengan seorang yang kita tak nak kata dia bukan orang yang tidak luar biasa. Dia luar biasa juga. Kita ada Cik Muhammad Hafiz Syahani, merupakan seorang penolong pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia. Dan hari ini kita nak Cik Hafiz terangkan kepada kita berkenaan pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge ni. Baik Cik Hafiz, saya difahamkan pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge ni merupakan salah satu program terbaru yang diperkenalkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia bersama-sama program lain dalam menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Jadi Cik Hafiz, bolehkah Cik Hafiz jelaskan serba sedikit berkenaan dengan program terbaru ni? Silakan. Okey, terima kasih Zack. Alhamdulillah sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2021 pada tahun ini. Jadi Jabatan Penerangan Malaysia bersama dengan TikTok Malaysia, kita bekerjasama untuk melaksanakan pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge, yang mana pertandingan ini kita laksanakan bertujuan untuk kita nak berikan kepada seluruh rakyat Malaysia satu cara, ruang dan peluang untuk mereka mengilhamkan rasa cinta mereka kepada negara menerusi aplikasi video TikTok. Dan inilah masanya orang kata peluang lah yang boleh digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita bersama-sama, dan oleh kerana TikTok buat masa ni pun memang tengah semua orang memang ada akaun TikTok. Jadi inilah peluang yang kita berikan kepada rakyat Malaysia untuk join bersama-sama dengan kita untuk kita memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Menarik kita untuk memeriahkan. Betul lah Cik Hafiz. Sekarang ni bila sebut TikTok memang bersamaan dengan meriah. Baik, Cik Hafiz, mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan bagaimana cara bagi siapa yang berminat untuk join pertandingan ni? Okey, pada siapa yang berminat untuk join, cara dia mudah saja. Yang penting anda ada akaun asli di laman TikTok.
dan kepada adik-adik yang berusia 18 tahun ke bawah. Itu pertandingan ini adalah syarat dia adalah berumur 7 hingga ke 50 tahun. Jadi adik-adik yang berusia 18 ke bawah minta izin daripada ibu bapa terlebih dahulu. Selepas itu pergi je ke hashtag Malaysia Prihatin. Dekat situ adik-adik boleh melaksanakan video gunakan hashtag Malaysia Prihatin, gunakan lagu yang telah diberikan dan juga stiker yang diberikan, dan cara mudah adalah tag bila dah buat video dan juga tag akaun @JapanTV, JAPEN TV, dan juga jangan lupa letak hashtag Malaysia Prihatin dan adik terus post video. Itu saja, sangat mudah cara dia. So jadi pertandingan ini juga boleh disertai, maknanya adik-adik semua dan tuan-tuan dan puan-puan, seluruh masyarakat boleh join, boleh buat banyak kali video untuk sertai pertandingan ini. Secara dia sangat mudah. Alright. Baik Cik Hafiz, mungkin Cik Hafiz boleh jelaskan lagi dengan lebih terperinci berkenaan dengan hadiah-hadiahnya. Sebab kita ni kalau diberitahu tentang hadiah baru lagi bersemangat berkobar-kobar. Macam mana Cik Hafiz? Betul. Okey, hadiah yang kita bagi memang sangat best, iaitu juara Johan akan mendapat RM1,500 Wow. dan tempat kedua akan menerima RM1,000 plak dan juga sijil, dan tempat ketiga pula akan menerima RM800 berserta plak dan juga sijil, dan kita bagi 7 hadiah sagu hati iaitu RM400 plak dan juga sijil, dan yang terakhir satu anugerah khas kita berikan kepada orang kata video yang mempunyai like yang paling banyak sekali, jadi kita bagi RM500 bersama plak dan juga sijil. Wah, baik. Cik Hafiz, kita pun dah dengar secara terperinci penjelasan mengenai pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge ni. Jadi akhir sekali Cik Hafiz, apakah harapan Jabatan Penerangan Malaysia terhadap penganjuran pertandingan ini? Okey, Jabatan Penerangan Malaysia sangat orang kata apa, berharap dan sangat menggalakkan semua dan seluruh masyarakat di Malaysia, tak kira daripada Perlis hingga ke Sabah, untuk bersama-sama dengan kami di Jabatan Penerangan ini menyertai pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge hashtag Malaysia Prihatin, agar kita orang kata apa, sama-sama pada tahun ini kita meriahkan lagi sambutan kita walaupun dengan norma baru, tapi itu ianya tidak menghalang kita daripada terus orang kata apa, mengilhamkan dan juga membibitkan rasa cinta kita kepada negara, dan melalui pertandingan inilah orang kata apa, kita bagi peluang untuk mereka, bukan saja mereka boleh memeriahkan, tapi ada peluang untuk memenangi hadiah yang dipertandingkan. Alright, terima kasih. Jadi itu dia berkenaan pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Anda semua sudah dengar daripada Cik Hafiz sendiri. Apa-apa pun jangan lepaskan peluang. Akhir sekali yang hari terakhir dia 16 September Cik Hafiz. 16 September adalah hari yang terakhir sekali untuk anda sertai, dan kalau nak tahu maklumat lanjut boleh pergi ke laman web www.merdeka360.my. Maklumat lanjut semua ada di situ. Alright, merdeka360.my. Terima kasih Cik Hafiz. Jadi kepada anda penonton-penonton di luar sana yang ingin menyertai kempen ini, boleh terus sertainya. Sekali lagi untuk maklumat lanjut, laman webnya merdeka360.my. Baik, jadi kita sekarang ni sorang-sorang ni tak seronok ni. Fiona, macam mana kat sana, okey? Okey, nak ucapkan terima kasih kepada Zain dan juga Encik Hafiz juga bawakan sesuatu yang begitu menarik kepada anda semua. Baiklah, sekarang ni Fiona pula ada sesuatu nak berkongsi dengan anda semua. Ada satu video klip yang telah kita buat khas untuk anda semua mengenai seorang individu ni yang telah pun memenangi anugerah Ma'al Hijrah tempoh hari. Siapakah itu? Jom kita saksikan video ni. Nama saya Rosli bin Ali, dah bekerja di Tanah Perkuburan Islam Radatul Sakinah ni masuk tahun ke-11. Sebelum ni saya seorang tukang paip. Hampir 40 tahun saya bekerja jadi tukang paip. Selepas arwah orang rumah saya meninggal, langsung saya melekat jadi penggali kubur. Bertugas sebagai seorang penggali kubur, lagi-lagi pada waktu pandemik, waktu COVID seperti ini, memang sangat sukar kan bagi Encik Rosli. Jadi apakah cabaran-cabaran je? Boleh Encik Rosli kongsikan dekat kita? Kita dekat Tanah Perkuburan ni, masa kalau tak ada pandemik ni, jenazah pun hampir 100 lebih lah, 160, 170. Tapi sejak ada pandemik COVID-19 ni, hingga mencecah sampai 600 jenazah satu bulan. Itu memang cabaran dia memang apa sangatlah, pasal kita nak sediakan lubang, kalau masalah kalau musim hujan ada air apa kan,
Lepas tu kan kita dah penat-penat pukul 2.30 kita dah mula nak pakai PPE, nak selesaikan jenazah COVID sampai 20 ke 30 lebih satu hari. Tapi sejak ke belakang ni kita dah mula masuk jentera lah. Jenazah COVID kita dah mula pakai jentera, tapi jenazah biasa kita masih guna manual lagi. Jadi sebenarnya memang sangat susah lah sebenarnya lagi-lagi waktu pandemik ni, sebab ialah kita dapat tahu kematian pun tinggi. Jadi kita nak tahu juga macam Encik Rosli ada berapa orang yang membantu Encik Rosli dekat kawasan perkuburan? Saya di tanah perkuburan ni yang tetap kita ada 7 orang penggali kubur. Lepas tu kita ada 3-4 orang penggali kubur sukarela membantu sejak pandemik ni lah. Tim Encik Rosli dekat kawasan tanah perkuburan Raudatul Sakinah ni sikit kan. Jadi adakah itu pun menjadi satu kekangan juga untuk Encik Rosli untuk nak menyediakan liang lahat untuk jenazah? Walau macam mana susah pun kami terpaksa nak menyediakan, pasal itu dah ditetapkan. Macam kata nyari 35, kita terpaksa sediakan 35 lubang lah. Kalau tak ada nanti dah tergendala pula kan pembumian tu. Benda apa yang saya terima tu di luar jangkaan saya. Saya hanya seorang penggali kubur saja. Lepas tu apa yang saya dapat ni bukan untuk diri saya seorang. Saya cuma mewakili seluruh Barisan Hadapan. Kepada seluruh rakyat Malaysia ni, patuhilah segala apa SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan Jabatan Kesihatan Malaysia. Kalau perlu keluarlah, kalau tak perlu duduk di rumah diam-diam untuk kita menangani, untuk memenangi daripada penyakit COVID-19 ni. Dan pada Barisan Hadapan, berjuanglah selagi mereka memerlukan anda, berjuang selagi boleh. InsyaAllah Tuhan akan ada bersama kita. Itu dia antara hero-hero kita, unsung hero kita lah, sejajar dengan topik kita pada hari ini. Betul. Dan sekarang ni kita teruskan lagi bersama dengan topik kita seperti yang Fiona katakan, perwiraku. Dan sekarang di talian kita ada Muhammad Johari Al-Fawaris, merupakan seorang pengusaha tanjak. Bila sebut tanjak ni memang tidak asing lagi lah dengan kita sebenarnya, Fiona. Betul. Memang memberikan satu kemegahan, satu benda yang gah bila kita pakai. Wow, kita dah nampak dah. Itu dia. Selamat pagi, Encik Muhammad Johari. Dengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak panggil apa ni? Nak panggil Johari ke nak panggil apa? Jo. Panggil Johari. Panggil Jo lah, senang. Jo, okey, Cik Jo. Macam ni, saya bila nampak tanjak atas kepala tu, saya terus nak tanya lah kan. Sebab kita tahu, tanjak ni merupakan satu pakaian pendekar waktu dulu kala. Betulkah saya kalau saya salah? Tapi kenapa tanjak menjadi pilihan sebagai aksesori pakaian kita sekarang? Mungkin Cik Jo boleh jawab. Kenapa sekarang ni dia naik balik? Baik, kalau tengok trending sekarang ni, apa yang dekat media sosial ni, so itu yang orang akan suka gunakan kan. Jadi beberapa tahun kebelakangan ni memang kita nampak dekat media sosial, media semasa sekalipun selalu highlight tentang pemakaian tradisional ni. Jadi selain dia membangkitkan semangat kemelayuan tu, dia juga ada satu keunikan dia tersendiri kan. Makna bangsa-bangsa lain ni tak ada pakai tanjak ni. Dia macam-macam rupa kan, jadi dia menarik. Menarik kan? Tapi kita macam ada demo kan, nak tengok nak buat tanjak macam mana kan? Sebab kita tahu pakai je, nak buat tu tak tahu Cik Jo. Mungkin Cik Jo boleh tunjuk cara. Macam mana penghasilan tanjak ni, jenis kain ni, jenis tanjak tu pun ada jenis-jenis dia. Mungkin Cik Jo boleh tunjuk demonstrasinya. Ada video kan? Ada video kan? Okey. Mungkin lagi kita tengok video tu sambil-sambil Cik Jo boleh explain. Okey, itu adalah kain dasar yang dah siap jahit. Asal dia untuk buat tanjak ni kita perlu gunakan kain 4 segi. Kain 4 segi tu kita lipat 2 jadi dia bentuk 3 segi tu. So daripada 3 segi tu barulah kita akan karangkan. Dia mulakan dengan tapak dulu, tapak kemudian bengkung. Lipat-lipat terus kita panggil bengkung lah. Cik Jo, adakah siapa je boleh pakai tanjak ni? Atau sebab saya tahulah kan, sebab ada kenal kawan-kawan juga, dia kata, Zack, kalau kau nak pakai tanjak ni Zack, dia ada dia punya karakter dia. Bukan semua orang boleh pakai tanjak tu sesuka hati. Dia ada dia punya watak-watak dia, Cik Jo. Mungkin Cik Jo boleh jelaskan sikit, Cik Jo. Ya betul. Kalau dulu tanjak ni membantu untuk
karisma seseorang. Contoh seseorang yang muka yang lembut, dia berjawatan contoh panglima. Jadi dia nak garang tu, kita perlu buat tanjak tu untuk menaikkan aura garang dia tu. Jadi tanjak ni membantu jugalah. So biasanya kalau seseorang yang pakai tanjak dengan betul, so dia akan nampak dia punya aura pendekar, pahlawan dia tu kan. Oh, kalau yang macam Cik Jo pakai ni, ini biasanya siapa yang akan pakai kalau macam ni? Yang ini nama dia tanjak Lang Nyong Song Angin, Negeri Sembilan. Dipakai oleh orang kebanyakan lah. Untuk di Negeri Sembilan. Okey, saya curious lah juga. Okey. Untuk Sri Kandi untuk wanita, ada tak yang pakai tanjak? Okey, tentang Sri Kandi ni dia selalu kekeliruan berlaku. Kita tengok kat luar sekarang ni, kalau pesilat wanita suka pakai pakaian lelaki kan. Memang ada satu hikayat, nama dia hikayat Siti Zubaidah. Dia memakai pakaian lelaki, dia pakai tanjak, dia pakai busana macam lelaki ni lah. Tapi dalam hikayat tu diceritakan Siti Zubaidah ni dia menyamar sebagai seorang lelaki untuk menyelamatkan suami dia. Tapi sebenarnya untuk pakaian wanita ni dia ada pakaian khas. Dia tak boleh, tanjak ni tak boleh dipakai oleh wanita. Tanjak ni hanya dipakai oleh lelaki sahaja. Untuk perempuan ni, dia ada panggilan dia adalah tengkolok. Tengkolok khas untuk perempuan. Macam ni Itu video tu untuk kongsikan. Saya sendiri terpaksa pakai lah. Okey, tengkolok. Yang inilah. Ini tengkolok. Oh, ini perempuan. Tengkolok. Tengkolok ni nama dia tengkolok. Tengkolok. Sekejap, saya lupa lah. Tapi tak apa, kalau macam tengkolok ni kan, apakah dia punya signifikan dia, apa keistimewaan dia, Cik Jo? Okey, dia lebih kurang tanjak juga. Dia ada simbolik dia, ada tanda-tanda dia. Betul lah, biasa pakai macam ni isteri-isteri garang lah. Ya ke? Okey, yang ini jenis suri besar dipanggil. Yang ini biasanya untuk wanita yang berjawatan lah. Dia biasanya ketua wanita. Betul. Ketua Sri Kandi. Tapi menarik lah. Banyak pusalan di atas kepala itu lebih besar jawatan dia. Dia macam serban pun ada ke Cik Jo? Dia macam serban yang zaman moden sekarang kita pakai ni kan. Jadi dulu memang dah ada ni. Jadi macam sebenarnya kalau kita tengok yang tu dia kain apa ke, ada spesifik kain sahaja yang boleh diguna pakai untuk buat tengkolok? Biasanya kita gunakan kain lepas. Tapi yang ini jenis shawl lah, shawl daripada Pakistan. Saya yakin lah Cik Jo, habis borak macam ni ramai DM ni minta tutorial ni. Perfect. Saya sendiri pun tercengang tengok Cik Jo pakai macam tu. Baik, mungkin kita nak tanya jugalah, bagaimana dengan permintaan tanjak sekarang Cik Jo? Adakah hanya digunakan dalam acara tertentu ataupun boleh guna untuk acara-acara lain? Tambah-tambah sekarang pula kita berada di bulan kebangsaan, mesti ramai yang nak pakai guys. So macam mana Cik Jo? Ya, betul. Jadi kalau sebelum ni memang orang tak berani nak pakai. Jadi majlis-majlis tertentu, majlis tertutup saja kita akan pakai. Tapi semenjak kalau tak silap saya lebih kurang tahun 2017, pemakaian tanjak ni telah trending. Jadi orang mula pakai setiap ada event, contoh macam Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, Hari Raya, memang orang akan pakai. Dan 2019 selain daripada event-event macam tu, hari kebiasaan pun ramai juga yang memakai tanjak tapi tidak dengan busana penuh lah. Biasanya orang akan pakai dengan lebih casual dengan t-shirt, jeans. Okey, kalau kita tengok kan tadi ada macam-macam jenis tanjak. Betul. Boleh tak macam kita tanya sebenarnya tanjak ni ada berapa jenisnya? Macam mana? Banyak ke tu? Okey, macam saya khusus untuk buat tanjak tradisional sahaja. Jadi saya tak mereka tanjak-tanjak baru. Jadi kalau tanjak tradisional ni kalau nak dibilang, saya rasa tak cukup jari lah nak bilang. Sebab yang kami dalam kajian kami yang kami dah keluarkan dua buku ni pun ada lebih kurang 150 jenis. Ui, banyak. Memang banyak. Itu yang baru kami keluarkan. Belum lagi, ada lagi yang belum kami keluarkan. Itu pun baru dalam 30%. Okey, bagi anda semua yang mungkin teringin nak tengok banyak lagi hasil ciptaan daripada Cik Jo sendiri, boleh pergi ke Instagram. Mungkin sekarang ni Cik Jo kongsikan Instagram Cik Jo. Baik, Instagram saya tanjakwarisan_alziyad. Atau boleh type nama saya terus, Muhammad Johari Alfawaris.
Okey, itu dia. Bagi siapa yang nak tengok lebih banyak jenis-jenis tanjak dan sebagainya, boleh pergi ke Instagram Encik Jo. Baik, terima kasih Encik Jo. Semoga segala usaha yang diusahakan sentiasa diberkati dan diperluaskan rezeki, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Alright, itu dia. Memang betul-betul semangat perwira bila kita tengok orang bertanjak sebagainya. Baik. Jadi terima kasih kepada anda yang terus sentiasa bersama dengan kami. Ini Zain nak kongsikan di mana kita ada bersempena dengan Hari Kebangsaan ini. Jom sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Dan usaha kolektif ini membawa perbezaan sehingga mampu memberi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Dan daftar masuk ke laman e-dagang Wowshop untuk beli barangan di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Kita sokong, kita bantu, kita beli, kita pasti berjaya depan cabaran ini bersama-sama. Sama-sama kita kembangkan bisnes kita. Terima kasih Zack kongsikan sesuatu yang begitu menarik bersama dengan kami. Okey, sekarang ni saya rasa macam missing something lah. Apa yang Fiona missing? Tadi tak puas hati kan tengok sikit saja apa perkongsian yang diberikan oleh Syami. Boleh tak kita nak lintas langsung sekarang? Boleh. Kembali lagi di Memorial Tengku Abdul Rahman sama sahabat kita Syami Zalani kat sana. Hello Syami, okey tak? Baik, sebenarnya best sangat tau saya berada di Memorial Tunku Abdul Rahman sekarang ni. Okey, kalau anda dapat lihat sekarang ni, saya berada di pejabat rasmi Tunku Abdul Rahman. Okey, kalau kita dapat lihat semua bangunan, perabot, meja semua ini memang adalah yang asli. Dan bangunan ini dibina pada tahun 1956 dan mengikut makluman yang saya dapat, bangunan ini juga lokasinya lokasi asal berada di Jalan Brockman ataupun pada zaman kini nama tu ditukar menjadi Jalan Dato' On. Okey, jadi mengikut makluman yang saya dapat juga, bangunan ini juga direka oleh Encik G. Mehan. Okey. Jadi so kita dapat lihat bangunan ini memang cukup klasik dan bagi klasik saya dapat lihat nampak Swiss. Swiss ni memang dah tak jumpa dah sekarang ni kan. Okey, so untuk nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai bangunan pejabat Perdana Menteri yang pertama ini, kita bersama dengan pengarah bahagian Arkib Negarawan, Arkib Negara, Encik Zaidi Muhammad Noor. Assalamualaikum Encik Zaidi. Waalaikumsalam Encik Sabi. Okey, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik kita berjalan sikit boleh? Okey, silakan. Balik. Okey, jadi Encik Zaidi boleh ceritakan sedikit tak mengenai pejabat rasmi pertama Tunku Abdul Rahman ni? Okey, seperti yang Encik Sami maklum tadi, pejabat ini telah dibina pada tahun 1956. So daripada pembinaan itu dengan harganya lebih kurang sebanyak 240,000 harga dia. So di pejabat ini ada 5 pejabat lagi. Di antara pejabat tersebut ialah pejabat setiausaha peribadi, setiausaha sulik, pejabat bilik mesyuarat dan pejabat kaki tangan. So di pejabat ini jugalah telah diadakan pelbagai mesyuarat yang telah diadakan sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi. Dan sebahagian daripada pelawak-pelawak kita, pelawak-pelawak yang daripada luar negara akan hadir dan akan mengadakan mesyuarat dengan Yang Teramat Mulia Tengku di pejabat ini. So pejabat ini telah dibina berdasarkan keperluan sebagai seorang Perdana Menteri lah. Okey. Jadi kita bangunan ini saya dapat maklum memang dia dah dipindahkan sebanyak 2 kali sebelum ni. Terima kasih Jamil. Itu satu keistimewaan pejabat ini sebagai sebuah institusi untuk memelihara khazanah negara. Ya, kita telah melalui pelbagai proses pemindahan kepada bangunan ini sendiri. Daripada pembinaan dia tersebut pada tahun 1956, bangunan ini telah dipindahkan sementara ke Arkib Negara di Pusat Rekod di Petaling Jaya. Kemudiannya pada masa pembinaan Memorial Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini, kita telah bawa balik bangunan ini ke sini, ke Jalan Dato' On seperti yang telah dimaklumkan oleh Syed Suhaimi tadi. Bangunan ini telah digunakan sebagai tempat mesyuarat Tengku dengan menteri-menteri kabinet. Okey. Jadi untuk bercerita mengenai mesyuarat Menteri Kabinet, sekarang ni kalau anda dapat lihat di belakang saya ini terdapat satu meja bulat. Jadi kalau anda semua nak tahu, ini merupakan meja Kabinet Tunku yang pertama di Tanah Persekutuan Tanah Melayu. Jadi boleh Encik Zaidi boleh kongsikan mengenai meja bulat ni. Okey, terima kasih. Tadi pejabat Perdana Menteri yang pertama. Sekarang ni kita ada meja mesyuarat Perdana Menteri yang pertama, iaitu Perdana Menteri kita yang pertama, Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Berdasarkan meja ini,
Mesyuarat telah diadakan pada 10 September 1957. Mesyuarat pertama Kabinet selepas merdeka telah diadakan. Dalam mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh seramai 12 ahli kabinet. 12 ahli kabinet yang telah menghadiri mesyuarat tersebut. Di antara seperti yang telah kita maklum ialah yang dipengusikan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Selain daripada itu, ada 12 orang ahli kabinet. Di antaranya yang popular, yang dikenali ramai ialah di antaranya adalah Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee, contohnya. W.T. Sampatan, contohnya. Itu memang nama-nama yang prolifik sebenarnya di dalam sejarah kita. Okey, baik. Jadi sebenarnya ada banyak lagi kita nak kongsikan di sini sebab Zaid dengan Fiona tak tahu macam mana perasaan sebab semua benda pertama tau kat sini. Ni pejabat yang pertama, ni meja bulat, meja kabinet yang pertama. Jadi jadi tak tahu nak cakap apa lagi. Kita kembalilah kepada Zaid dengan Fiona. Oh, Syami. Tak tahu nak cakap apa. Baru kembali kepada kami di sini. Tapi untunglah Syami kan boleh ada dekat situ tengokkan segala pertama di situ. Okey, tapi dekat sini Fiona pun sangat-sangat beruntung sebab dengan cerita kita ada 3 orang tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita yang akan sembang-sembang tentang Foodle. Apa ni sebenarnya? Mari jom kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Cik Nadia Norzudi bersama dengan kita. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baiklah, bukan itu saja, kita turut ada Cik Yazri Helmi Baba Ismail bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, dan juga Datuk Paduka Sharifah Hisma bersama dengan kita. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, pertama sekali, Foodle tu apa dia sebenarnya? Okay, so Foodle ni menawarkan servis untuk membantu pemilik businesses perniagaan F&B untuk melancarkan ataupun mengembangkan perniagaan makanan mereka. So kami sebenarnya menyediakan ruang yang lengkap dengan peralatan dapur untuk disewa kepada semua jenis F&B, perniagaan F&B. Dan kami dalam konsep business of cloud kitchens. So cloud kitchens ni agak baru konsep dia di Malaysia. Ia merupakan ruang dapur komersial yang disediakan untuk delivery dengan takeaway. Tapi yang uniknya tentang Foodle adalah kami juga memberi peluang kepada pelanggan kami untuk offer dine-in dan curbside pick-up ataupun drive-thru dekat lokasi pertama kami di Kota Damansara. Tapi itu bukan itu saja. Yang istimewanya tentang satu lagi keistimewaan Foodle adalah kami juga menawarkan berbagai jenis servis untuk pelanggan kami yang iron cost ataupun dan mungkin kami, dan inilah cara kami mengatasi cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pemilik bisnes F&B. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di sini siapa yang anda lihat yang akan menggunakan model kitchen cloud ni? Okay, so Foodle ni memang sesuai untuk semua jenis F&B businesses dan buat masa ni di antara pelanggan kami adalah Datuk Paduka Sharifah Hisma. Dia pemilik La Cuco yang sudah lama dalam bidang perniagaan F&B, dan juga yang ada yang baru start seperti Encik Yazri, pemilik Mamu Kitchen yang memang popular dengan nasi kandar dia. So asalkan anda ada perniagaan F&B dan ingin mengembangkan di lokasi yang baru dengan capital investment yang rendah dan juga dengan kos operasi yang rendah dan ingin meniaga dengan segera, so Foodle adalah jawapannya. Okey, seterusnya boleh saya tahu tak mengapa Datuk Paduka Sharifah memutuskan untuk menyertai Foodle, dan apakah cabaran terkini yang Datuk Paduka Sharifah hadapi sekarang ni sebagai pemilik perniagaan? Okey, Foodle kenalan saya ya. Jadi diorang ni dah biasa dalam perniagaan retail dan manufacturing juga. Jadi diorang banyak pengalaman
dari segi marketing. Jadi saya nak tumpanglah ambil cabaran ni, tumpang bersama dengan Foodle untuk beroperasi dengan segera, ya, dah ready made, dan cara ni juga modal permulaan kita tidak perlu ada capital investment, ya. Jadi Foodle akan sediakan tempat ruang untuk kita berniaga, dan dia juga kitchen dia kecil saja, ya, dalam 120 square meter saja. Jadi kita perlu mungkin 2 orang kerja saja, dan lokasinya juga bagus untuk saya, ya, sebab ini lokasi di Kota Damansara ni ada ramai yang customer base saya ramai kat sana. Jadi ini adalah satu peluang untuk saya membuka di sana, dan it's ready made. And saya bagi peluang juga untuk anak-anak muda untuk menjadi usahawan. Okey. Satu inisiatif yang cukup baguslah, betul tak? Okey, baiklah. Seterusnya untuk Encik Yazri Helmi Baba Ismail. Jadi sebagai pemilik perniagaan F&B, apakah yang anda harap daripada konsep Cloud Kitchen yang boleh mengatasi kelemahan yang mungkin ada dalam perniagaan konsep tradisional? Boleh kongsikan? Okey, konsep Cloud Kitchen ni sebenarnya kita, senang cerita, kita macam membahagikan kepakaran masing-masing. Jadi sebagai pengusaha makanan, maksudnya kita hanya perlu fokus kepada production, maksudnya penyediaan makanan kita saja. Jadi dari segi aspek mungkin dari segi pemasaran, pengurusan billing dengan customer, untuk penyediaan orang kata manpower untuk nanti bila ada dine in untuk waiter apa semua tu. Jadi itu semua dikendalikan oleh pihak Foodle. Jadi sebagai pengusaha makanan, kita cuma perlu staff kita hanya perlu fokus kepada makanan. Jadi dan kita tak perlu nak orang kata nak pening-pening, nak macam mana nak buat marketing, macam mana nak cari customer. Jadi selain daripada yang macam Datuk cakap tadi, modal permulaan yang rendah, dan bayangkan saya boleh mula. Okey, itu dia sedikit perkongsian daripada Encik Yazri tadi. Okey, akhir sekali, apakah harapan anda untuk Foodie 5 tahun ke hadapan? Cik Nadia, kongsikan bersama kami di sini secara ringkasnya. Okey, selagi ada cabaran perniagaan yang dihadapi oleh pemilik F&B seperti yang dimention tadi, kami akan terus bekerjasama dengan pelanggan kami untuk memberi perkhidmatan yang terbaik untuk mereka. Dari apa yang kami nampak, memang ada permintaan tinggi kitchen ni, terutama dari dalam keadaan pandemik, lockdown, ya. Airline ni pun ada yang memang selesa. So kan di seluruh negara, mungkin 50 lokasi dalam. Okey, baiklah, itulah dia. Terima kasih Cik Nadia dan juga Encik Yazri dan juga Datuk Paduka Sharifah Hizmah yang sudah bersama dengan kami berkongsikan begitu banyak info, ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, sekarang ni Fiona punya giliran pula, tak sabar nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda. Sekarang ni Fiona nak ucapkan tahniah kepada Media Prima, Primeworld Studios dan juga Wow Animation kerana mendapat anugerah Best 3D Animated Kids TV Program Award di Content Asia Awards 2021 dalam Agent Ali's tribute kepada frontliners misi Juang. Perjuangan ejen mata dan bukan ejen dengan bantuan frontliners menentang COVID-19. Turut beraksi dengan kita yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jadi anda semua, saya nak ajak anda untuk saksikan video penuh di YouTube channel Agent Ali.
kita jaga kita. Itulah dia perkembangan yang kita kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda semua saksikan bersama dengan anak-anak anda. Sekarang ni saya nak cari Zaid. Mana Zaid? Kita berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Saya nak tangkap Zaid masuk balik sini. Mana Zaid ni? Zaid! Baik, kita kini berada di kemuncak perjuangan menentang COVID-19. Dan demi membalas jasa dan terus menyokong pengorbanan para pejuang Barisan Harapan, ayo Malaysia kita satukan jiwa untuk baik semula. Dan Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program amal COVID #baik semula kini mengumpul dana untuk meringankan beban Barisan Harapan Negara dalam mengatasi COVID-19. Dan hulurkanlah sumbangan ikhlas anda kepada Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP di akaun bank 5141-0532-3170. Stream juga melalui YouTube Hot TV pada 4 September bermula 12:30 malam. Ayo Malaysia, baik semula. Yes, #baik semula ya. Okey, sejajar dengan topik kita pada hari ini, pewiraku. Betul. Jadi sebab itulah kita telah pun membawa wira-wira masuk ke dalam set kita. Betul. Jeng 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 jeng. Betul tak lagu tu? Betul. Alright, bersama dengan kita Encik Natasha Amelia Laila Datuk Seri Abdul Rahman, merupakan seorang ketua pegawai eksekutif KAZA, dan juga Diki Halimi Osman, pengasas KAZA, merupakan suaminya juga. Jadi mereka adalah hero di sebalik topping. Mereka lah yang mewujudkan inisiatif untuk menceriakan kanak-kanak kanser, ya? Betul ya? Okey, boleh tak kita nak tanya, okey, bagaimananya tercetus idea untuk mengumpulkan seramai 22 orang cosplayer dan inisiatif untuk menceriakan kanak-kanak pesakit kanser? Sekarang ni dah 25 dah. Wow, dah 25. Tambah lagi 3. Sebenarnya macam kami dari dulu lagi memang selalulah buat lawatan ke SKL buat kanak-kanak kanser. Tapi disebabkan pandemik sekarang ni, jadi kami dah tak boleh buat macam tu dah. Jadi tercetusnya kami terpanggil lah, senang cakap terpanggil daripada Gary, daripada Street KL Feeders. Dia memaklumkan bahawasanya ada anak-anak yang nakkan ucapan daripada superhero. Dan kebanyakannya adalah tahap 4. Kanser dah stage 4 lah. Dah tahap 4. Jadi disebabkan itu, saya dan isteri kami mengumpulkanlah seberapa banyak yang kami boleh dapat. Pemain kostum lah kami panggil, cosplayer, untuk membuat special video recording ucapan untuk adik-adik yang meminati superhero tertentu lah. Sebab memang ada permintaan dia. Kami ada 97 permintaan. Dan ada dalam permintaan tu lah, ada yang nak Iron Man, ada yang nak Spider-Man, ada nak Thomas and Friend pun ada. Bagi lah, kalau minta Thomas and Friend kena buat lah. Siapa yang jadi Thomas and Friend tu pun saya tak tahu. Tapi jadi memang luar biasa. Kami cubalah, kami cuba. Dan setiap video tu special lah. Maksudnya seorang superhero akan sebut seorang nama anak-anak tu. Dan kemudian kalau katalah anak tu minat Batman, mana Batman tu kena 10 kali buat video lah. Faham. Untuk special. Kami tak sebut semua sekali satu nama. Macam Cik Diki sekarang ni membawa watak apa? Tony Stark ke? Sebab gaya macam Tony Stark. Sampai mata je, rambutnya. Baik. Tapi kita nak tanyalah, yang kenapa memilih untuk membantu mereka, golongan-golongan mereka ini? Macam yalah, anak-anak yang sedang bertarung dengan kanser dan sebagainya. Mungkin Natasha boleh jawab. Okay, basically untuk kanak-kanak kanser ni, diorang dah bagi tahu I, diorang contact I personally. So diorang going to have the last stage. So it's like parents diorang, and from my Gary side, diorang macam bagi tahu, okay, we need to have, this is the last permintaan. So we macam tersentuh, and then is the last what they request. So kita okay lah, kita do it together with Gary, and then kita kumpulkan all my cosplayer together and lancarkan sebaik boleh lah. Tapi because not only for cancer kids lah, before this kita buat event for all the kids. So ada anak yatim, and ada ibu tunggal, and then related tu ada macam sedih-sedih lah, macam one of these cancer kids, the father just passed away bulan 6 lalu. Okay, and then dia baru 7 years. So tomorrow is dia punya birthday. So dia macam request, so it's like very sedih. The father passed away, only left the mother, and then sedih lah. So kita tak boleh accept lah, because it's already COVID
pandemic, and then somehow the father tak ada, anak cancer. So the mother sedih, don't know what to do. Ah. Jadi ini antara usaha cuba untuk menceriakan. Yes. Bila sebut pasal menceriakan kan, tadi bila Natasha dengan Cik Diki nak masuk, mereka ada bawa satu kotak ni, specially for you. Ini apa dia? Mungkin boleh jelaskan sikit kotak Okay, ni. this like 3 days sebelum, birthday ada adik nama Sharifah Hania. Dia request nak Wonder Woman. Okay, so the mother cakap dia ada cancer liver. So daripada umur 2 tahun. So mak dia kata boleh tak you bagi semangat semua tu bagi dia ni. And then this umur baru 5 tahun. So dia sedih tau. So kita just do a video call and show the gambar lukisan. Dia request nak baju Wonder Woman. So lukisan ni menunjukkan dia, kita bagi dia semangat, you be strong. Sebab dia daripada 2 bulan sampai sekarang, sampai 5 tahun ni dia kena pergi diagnose, x-ray, check dia punya perkembangan. So kita tak tahu sampai bila, tapi it's the last stage. Macam tu. Mungkin boleh kongsikan bersama kami sebab kita dah tahu cara-cara anda menceriakan kanak-kanak ini adalah dengan berpakaian kostum. Kemudian berikan mungkin sedikit hadiah macam tu. Ada tak cara-cara lain yang macam another cara that we do kalau sebelum macam like tomorrow yang nearby sahaja, ada this one request for Iron Man and Spider-Man to do a birthday surprise. We do that as well. So kita datang sana, surprisekan kepada diorang. Tapi kita organize everything lah sebab SOP semua kan. So follow by procedure semua. So adik tu terharu bila tomorrow kita tak tahu lagi macam mana keadaan dia. Tapi kita dah set up sebab before this kita pernah buat pergi ke hospital untuk bersama dengan adik-adik. And then kita ada pergi ke rumah. So it's tersentuh bila parents dia macam terharu sangat. Oh, thank you so much, you capaikan cita-cita anak-anak saya dengan dapat jumpa dengan superhero, dan dia bagi semangat untuk adik tu stay strong, to be part of a superhero macam tu. Wow. Saya terkejut sebenarnya. Saya faham sedih perasaan. tau. Saya rasa saya faham tau. Jadi dengan Natasha, saya faham bila mereka rasa terkejut. Sebab saya sejujurnya, saya pun terkejut pagi tadi. Saya parking kereta, ui, Captain Marvel. Ui, siapa dia? Tapi saya relax lah, saya santai lah. Kalau saya buat muka terkejut, nanti Cik Diki pelik pula. So saya macam, nampak ni Boba Fett ni. Betul. Kan Boba Fett, lepas tu nampak Captain Marvel kan. Ini macam Tony Stark pula. Ada apa ni kan? Cik Diki, kalau kita tengok kan tadi kan, itu antara boleh cakap usaha yang bukan sikit-sikit tau. Banyak effort dan sebagainya. Mungkin secara ringkasnya boleh kongsikan bersama dengan kami kepuasan yang dapat selepas anda lakukan semuanya. Kepuasan tu senang cakap macam kami rasa lega kalau dapat tunaikan. Dia sebenarnya perasaan ni bercampur tau. Sebab kebanyakan yang minta ni adalah kanak-kanak yang dah stage 4, walaupun pedih dan perhit kita nak terima, memang kebanyakannya pergi. Saya sendiri pun contoh macam ni, contoh gambar. Yang ni waktu 2016, adik ni dia minta Iron Man. Waktu ni sebelum pandemik lah, HKL kan. Jadi saya dengan rakan-rakan kelab kereta, dia minat helmet Iron Man. Jadi saya dan rakan-rakan kelab kereta saya waktu tu, Proton Pesona Owners Club, datang bersama dengan bawa pula cosplayer, the ultimate cosplayer, pakai Iron Patriot, hadiahkan helmet Iron Man dekat adik tu. Ini dekat HKL Cancer lah. Dan lukisan ni, waktu saya datang tu, dia lukis lukisan ni. Ni Ant-Man kan? Ant-Man. Dia bagi kat saya lah. Dan perasaan bagi tu maksudnya bila kami serahkan helmet tu, muka dia memang seronok lah. Kami memang nampak dia seronok. Tapi yang kata sedihnya pula, lepas tu dia dah pergilah. Jadi perasaan tu memang bercampur. Kami macam sentiasa berjuang untuk bagi mereka happy. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram bagi mereka yang sama-sama ingin menyokong usaha murni. Kongsikan bersama dengan penonton. Instagram kami Kaza4U, CAZA 4U. Dan juga Superhero for You. Itu saja, kami ada 2 lah. Baiklah. Anda boleh pergi ke IG untuk check it out, apa yang anda boleh bantu. Baiklah, terima kasih kepada semua wira-wira bersama dengan kita pada hari ini, dan juga kepada anda semua yang ada di rumah. Teruskan bersama kami Borak Kopitiam esok 8 pagi. Saya Fiona. Terima kasih kepada semua. Saya Zack Merican. Assalamualaikum. Selamat Hari Kebangsaan. Kita sama-sama bersemangat. Terima kasih Perwira-Perwira.